Salatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan dihormati Yang Muhammad Ustaz Isyamuddin Abdul Karim Adun Tepuh yang merupakan Ketua Perangan Dewan Pengepas Malaysia yang sudah hadir bersama dengan diskusi buku Tuan Guru Presiden Datuk Seri Abdul Hadi Awang, yang kita akan bincangkan sedikit berkenaan kandungan buku Al-Islam wa Alaqatuhu bil Irhab, Islam dan juga keganasan. InsyaAllah pada petang ini kita jemput khas Al-Fadhil Ustaz Yang Berhormat Ustaz Isyamuddin Abdul Karim untuk kupas sedikit pandangan dan pemikiran Tuan Guru Presiden berkenaan isu Islam dan keganasan. Dan tanpa melengahkan masa, dijemput dengan segala hormatnya kepada Yang Berhormat Ustaz untuk ulasan lanjut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, semua para hadirin hadirat yang sempat mengikuti diskusi buku kita pada petang ini. Dan ruang masa kita pada petang ini kita tidak memiliki masa yang agak panjang. Meskipun demikian, saya berusaha untuk membedah buku karangan Datuk Seri Tuan Guru Presiden yang berjudul Al-Islam wa Alaqatuhu bil Irhab, dengan sebaik yang mungkin insya-Allah supaya kita dapat jadikan sebagai asas dalam pembacaan kita pada hari-hari yang mendatang insya-Allah. Belum daripada kita terus, karangan Tuan Guru pada kali ini seperti menariknya karangan Datuk Seri Tuan Guru. Kalau kita meninjau hampir semua kitab-kitab karangan beliau, antara kewajipan yang Tuan Guru asaskan dalam penulisan beliau adalah meletakkan hujahan melalui Al-Quranul Karim dan hadis Nabawiyah, mendatangkan masalah, kemudian mendatangkan perkara yang disebut oleh Al-Quran, kemudian seterusnya membicarakan tentang cadangan yang dikemukakan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Di dalam judul kitab yang kita baca pada hari ini, para hadirin jika berminat untuk memiliki khusus yang boleh menggunakan bahasa Arab, boleh dapatkan di kaunter jualan ini dengan harga RM10 satu buku. Kalau kita tak dapat menguasai bahasa Arab, insya-Allah kita cuba usahakan buku ini diterjemahkan, kerana isi kandungannya cukup baik, membicarakan berkenaan dengan perkembangan dunia Islam. Baik, pertamanya saya terus masuk kepada noktah perbincangan. Keganasan disebut di dalam bahasa Arab sebagai al-irhab. Di sini Datuk Seri Tuan Guru memulakan perbahasan daripada sudut istilah yang diguna pakai oleh orang Arab untuk menggambarkan teroris ataupun menggambarkan keganasan. Kerana al-irhab diambil daripada perkataan yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Antaranya Datuk Seri Tuan Guru mengambil daripada ayat 60 surah Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Turhibuna bihi merupakan kalimah yang dicedok sehingga diguna pakai al-irhab, keganasan, sebagaimana yang dibawa di dalam Al-Quran. Tapi Quran dia tidak membawa makna keganasan. Turhibun dalam erti kata yang lain adalah memberikan ketakutan kepada musuh-musuh Islam. Membuktikan perkara ini menarik para hadirin sekalian.
Datuk Seri membentangkan hujahan turhibun dengan membawa hujahan daripada kitab-kitab tafsir yang mu'tabar. Jadi kalau kita membelek kitab ini, yang pertama sekali Tuan Guru membentangkan pandangan daripada tafsir At-Tabari. Kemudian Tuan Guru mengutip daripada pandangan kitab Al-Qurtubi, pandangan daripada tafsir Ar-Razi, Ibnu Kathir, Asy-Syaukani. Keseluruhannya memberikan satu sokongan hujah bahawa turhibun bukanlah erti keganasan, tetapi adalah agenda untuk kita menggerunkan musuh terhadap kekuatan yang ada pada umat Islam. Jadi prosesnya aidu, kamu mesti melakukan persediaan. Hujahan seterusnya untuk membicarakan kalimah ataupun perkataan al-irhab, Datuk Seri Tuan Guru mengambil hujahan daripada kamus-kamus Arab yang mu'tabar. Antaranya dibentang kamus Al-Muhit, Tajul Arus, kemudian Mukhtarus Sihah, untuk menyokong al-irhab bukan membawa makna keganasan, tetapi diguna pakai pada hari ini dalam bentuk istilah yang merosakkan fahaman terhadap ajaran agama Islam. Baik, saya menyentuh secara ringkas kerana bedah buku kita ni hanya sekadar untuk membuka panduan apakah corak yang telah dibawa oleh Datuk Seri Tuan Guru dalam karangan beliau. Baik, sehingga akhirnya barulah Tuan Guru menyentuh berkenaan dengan satu yang dipanggil sebagai harbun i'lami ataupun peperangan media yang telah dibawa oleh musuh, antaranya melalui mustalah ataupun melalui perkataan. Dan di antara contoh perkataan adalah al-irhab. Bila sebut al-irhab, orang nampak keganasan, sedangkan turhibu nabihi aduwallah, arahan daripada Allah. Kita mesti bergerak untuk menyusun kekuatan, selanjutnya menggerunkan pada pihak musuh. Jadi bila musuh membawa signal seperti itu, kita nak buat kerja dan agenda memperkukuhkan kekuatan kita akan dilihat seperti melakukan keganasan. Dan ini di antara perkara yang boleh merosakkan kekuatan umat Islam. Kemudian setelah diselesaikan isu tentang istilah berkenaan dengan penggunaan bahasa irhab ataupun teroris keganasan ini, Tuan Guru membawa kepada kita satu perkara penting, iaitu wasatiyatul Islam. Betapa sederhananya Islam. Apakah bukti sederhananya Islam? Antaranya Tuan Guru menyebut di dalam muka surat 10, fal Islam la yaqbalu nazariyat at-tasahuli li butlan al-harb mutlaqan 'inda al-mufakkirin al-gharbiyyin wa la yaqbalu at-tashaddud li ish'al al-harb fasadan wa 'udwanan bila hudud al-'adli wal-insaf bi aslihati ad-dima' lianna sunnat at-tadafu' allati khalaqaha Allah lil bashar li maslahatil ibad wal bilad. Islam, kata Tuan Guru, dia tidak menerima teori kita memandang ringan ataupun bermudah-mudah untuk kita membatalkan peperangan semata-mata kita menerima pandangan mufakir ataupun pemikir-pemikir barat. Bila mereka tuduh kita dengan keganasan dan seumpama tu, lalu kita pun membatalkan. Peperangan tak boleh batal, tetapi kita ada disiplin yang tersendiri disenaraikan oleh Tuan Guru berdasarkan hujah Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah. Kita juga tak boleh terlalu tasyaddud. Maksud tasyaddud ni kita terlalu melampau di dalam menyalakan semangat peperangan. Kalau tuan-tuan mengikuti ucapan Tuan Guru sebelah pagi tadi, isi kandungan ini ada disentuh oleh Tuan Guru secara jelas. Di antara kita gairah untuk terlibat dalam medan peperangan sehingga sampai pada satu peringkat mengorbankan orang kita sendiri dalam keadaan tidak mengatur strategi yang baik di dalam berusaha nak menguasai sesuatu keadaan, sama ada negara, tempat dan seumpama itu. Adapun sunnah tadafu', saling kita berlawan antara satu sama lain, itu adalah sunnah yang disusun oleh Allah. Kalau tidak ada sunnah ini, kita tak akan maju. Sunnatut tadafu'
orang Islam perlu bersaing dengan bukan Islam. Bukan Islam memang dia nak bersaing dengan Islam. Maka sunnah tadafu' ini ia merupakan satu perkara lumrah yang telah pun dijamin oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Tok Guru membentangkan kepada kita beberapa hujah ayat Quranul Karim di dalam buku ini, tapi saya tidak membaca keseluruhan kerana kita nak mengambil beberapa isi penting sahaja di dalam ruangan ini. Kemudian penegasan kesimpulan dalam isu peperangan. Kata Tuan Guru, fal harbu faridatun fil Islam ala nassil Quran wa tafsirihi al-amali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal khulafa alladhina min ba'dihi radhiyallahu ta'ala anhum binusus mutawatirah haitsu an-nahyu 'anil ghulu fil harb wa la yajuzu qatlu 'awamin nas syuyukhan wa nisaan wa atfalan wa tujara wa fallahin wa tadmirul kanais, sehingga akhirnya. Kesimpulan yang dibuat oleh Tok Guru, peperangan ini satu kefarduan. Berperang tu wajib. Peperangan itu wajib. Menurut nas Al-Quran, tafsir yang telah al-amali, yang dipraktikkan sendiri oleh Nabi. Perbuatan Nabi itu tafsir kepada ayat Quran. Apa contohnya yang disebut oleh Tuan Guru? Rasulullah terlibat dalam peperangan. Itu adalah tafsir praktikal yang dibuat oleh Nabi SAW. Demikian yang ditunjukkan oleh Khulafa Ar-Rashidin di dalam medan tempur, termasuk Saidina Umar ketika mana menawan Parsi. Ketika itu ini adalah hujahan praktikal yang dibuat oleh generasi sahabat Khulafa Ar-Rashidin. Tetapi kata Tuan Guru, haisun nahyu 'anil ghulu fil harb, tapi ada di sana larangan untuk kita melampau di dalam peperangan. Tak boleh membunuh orang awam, tak boleh membunuh orang tua, tak boleh membunuh wanita, tak boleh membunuh kanak-kanak, tak boleh membunuh peniaga, tak boleh membunuh petani, tak boleh menghancurkan gereja, tak boleh membunuh ahli agama yang terdiri daripada kalangan padri ataupun daripada kalangan rahib mana-mana agama. Ini disiplin yang ada pada agama Islam. Artinya Islam dia tidak menutup jalan peperangan. Islam juga ada sempadan ketika mana kita berdepan dengan peperangan. Di dalam sirah dan memang kebanyakan hujahan yang dibuat oleh Tuan Guru, Tuan Guru lazim membentangkan kepada kita hujahan sirah. Hujahan sirah daripada kitab-kitab sirah yang muktabar, apa yang dilakukan oleh Nabi ketika peperangan dan seumpama itu lazimnya dibawa oleh Tuan Guru di dalam kebanyakan kitab-kitab karangan beliau. Malahan kata Tuan Guru, Islam mendahului sistem dunia di dalam melaksanakan perundangan ataupun kanun yang melibatkan hubungan antarabangsa. Islam mendahului berdasarkan kepada beberapa contoh, termasuk yang dikutip daripada Sirah Halabiyah yang dibentangkan oleh Tuan Guru. Saya tak bacalah sebab panjang isi kandungannya. Baik, lanjutan daripada itu, setelah selesai semua berkenaan dengan perkataan irhab, kemudian bagaimana perkataan irhab disalahgunakan, yang asalnya turhibun adalah untuk kekuatan Islam, tapi akhirnya digambarkan dengan keganasan. Lanjutan daripada itu dibentangkan Islam sebagai agama yang sederhana. Maka Tuan Guru bentang kepada kita as-sahwatul islamiyah wa tahaddiyatuha, kebangkitan Islam dan cabaran-cabaran yang perlu dilalui olehnya. Di sini agak menarik sebab Tuan Guru di antara individu tokoh gerakan Islam yang paling berpengalaman di dunia Islam pada hari ini. Batch yang sama dengan Datuk Seri Tuan Guru di dalam gerakan Islam, hampir kebanyakan sudah tidak ada yang boleh dikatakan sama batch, sama lapisan dengan Tuan Guru di dalam gerakan Islam. Jadi pengamatan yang dibuat oleh Tuan Guru bukan berasaskan kepada bacaan semata-mata ataupun kajian mana-mana individu, tetapi
ia dibuat melalui kajian yang berpijak di atas bumi yang nyata. Kunjungan beliau ke Iran, kunjungan beliau ke Iraq, kunjungan beliau ke Timur Tengah dan pelbagai lagi negara menyebabkan pandangan Tuan Guru berhubung dengan kebangkitan Islam ini berasas kepada realiti semasa yang mampu untuk kita lihat secara bersama. Antara fenomena kebangkitan Islam, dia ada dua perkara. Dia ada beberapa perkara yang kita boleh perhatikan. Yang pertama, kata Tuan Guru, zahir satu fenomena yang negatif, yang cukup berbahaya dalam suasana kebangkitan Islam. Yang pertama, zahiratut tasahul wa zahiratut tashaddud. Fenomena sangat bermudah dan fenomena sangat syadid. Suasana hari ini berlaku kebangkitan, tapi kebangkitan yang pertama sangat bermudah. Maksud sangat bermudah, kita terbuka, sangat terbuka, menyebabkan seolah-olah ajaran Islam ini kita boleh untuk orang kafir nak mempermainkan kita pun boleh, sebab kita ambil sikap tasahul. Kalau orang kafir kata apa-apa pun pada Islam, kita rasa tak apa, kita nak buka ruang dakwah kononnya, menyebabkan kita hilang kemuliaan dan kita tidak ada kehaibatan dalam menjaga Islam. Fenomena yang kedua adalah fenomena tasyaddud, fenomena melampau. Bila kita nak Islam, kita sanggup untuk berpecah belah antara satu sama lain. Kita sanggup utamakan khilaf yang kecil bagi kita menunjukkan inilah cara Islam dan inilah kaedah bagaimana kita nak beramal dengan Islam. Dua fenomena ini, kata Tuan Guru, fenomena yang khatiratan, fenomena yang cukup berbahaya berlaku pada zaman sekarang. Sebab itu di sebelah pagi tadi, saya walaupun tidak disebut seperti ini, tapi seperti merasai maksud yang disampaikan oleh Tuan Guru terkandung di dalam buku terbaru yang dikarang oleh Datuk Seri Tuan Guru. Yang pertama, kata Tuan Guru, tasahulul hukam, bermudahnya para pemerintah di dalam isu mentatbik ataupun di dalam melaksanakan pelaksanaan syariat Islam. Dan antara yang bermudah ini bukan sahaja pemerintah, hatta para alim ulama pun mengambil sikap yang sama. Dan isu ini, para hadirin sekalian, sebenarnya serius. Kita akan mengambil pelbagai alasan syariat Islam tak boleh dilaksanakan, faktor tak boleh dilaksanakan, kita pun hujahkan. Suasana yang tidak kondusif, kita akan bicarakan tentang soal fakir miskin. Dalam masa yang sama, kita tidak serius nak menangani isu-isu yang berlaku di kalangan umat Islam pada hari ini. Kemudian, wa akhta'u fil bayan bismil Islam wa mustalahatihi kasiyasati syar'iyyah wa maqasidis syariah wa ghursah wa darurah allati tuqaddaru biqadariha. Kebanyakan mereka juga ambil sikap yang salah di dalam mentafsirkan atas nama Islam dan mustalahnya, seperti siasah syar'iyah, atas nama siasah syar'iyah, di atas nama maqasid. Masing-masing guna nama ini, tetapi tidak menjurus kepada maksud yang sebenar, tapi lebih untuk mencari jalan bagaimana kita tak nak laksanakan Islam, bagaimana kita nak abaikan sebahagian daripada perundangan syariat Islam. Kemudian tasahul, kata Tuan Guru, lawan kepada tasahul at-tasyaddud, yang syadid, yang agak keras. Al-mutasyaddidun wal mutahammisuna bid-din fi ad-da'wah biduni hikmatin wa tatbiqi syariah biduni nuzamin wa siyasatin biduni hikmatin wal jihad biduni tafaqquhin fakulluha tusi'u wajha ad-din al-hanif alladhi laysa ghayyarahu min ad-din 'inda Allah. Orang yang semangat melampau ini, kata Tuan Guru, mereka akan terlibat di dalam dakwah dengan penuh semangat, tapi hilang hikmah kebijaksanaan. Nak melaksanakan syariah tapi tidak mengikut sistem. Kita nak tengok syariah tapi nak buat sendiri.
kita tidak mengikut sistem. Dalam erti kata yang lain, kalau kita nak buat hudud, kita guna kekerasan kita. Kita tidak menggunakan saluran. Kalau dalam negara, kita tidak menggunakan perlembagaan negara kita. Kalau di peringkat negeri, kita tidak menggunakan peruntukan ruang untuk kita manfaatkan di dalam Dewan Undangan Negeri. Kita tak guna pakai perkara tersebut. Memang itu bukan Islam. Tapi bila dia dah ada, pada waktu tersebut kita perlu hikmah. Dan kita perlu menyusun sistemnya, kaedahnya untuk kita capai hasrat tersebut. Dan ini komitmen yang telah dibuat oleh PAS. Kita bawa dalam Dewan Undangan Negeri. Kemudian tak lepas Dewan Undangan Negeri, kita bawa di peringkat perlembagaan persekutuan dengan menggubal, mencadangkan penggubalan akta seperti yang berlaku tempoh hari dengan Akta 355. Kemudian dalam politik juga tidak ada hikmah. Berjihad tapi tanpa tafakuh. Istilah tafakuh juga pada pagi tadi disebut oleh Tuan Guru secara jelas. Tidak ada tafakuh di dalam melaksanakan gerak kerja. Semua perkara ni, kata Tuan Guru, tusi'u wajhaddin, merosakkan agama. Dia merosakkan keindahan agama dan dia merosakkan pandangan orang terhadap Islam. Itu yang akan berlaku kepada mereka-mereka yang beramal dengan sikap tasyaddud di dalam beragama ini, ataupun dalam bahasa kita, bersikap keras di dalam melihat agama kita dilaksanakan. Baik. Kemudian masuk pada perbincangan baru. Tuan Guru membentangkan kepada kita satu agenda yang telah disusun oleh Barat, yang disebut sebagai pemetaan semula dunia Islam. Jadi untuk lumatkan perbincangan ni, saudara-saudara boleh baca buku yang ditulis, dan kalaupun kita tidak berkesempatan membaca melalui bahasa Arab, kemungkinan kita boleh mengemukakan cadangan buku ini perlu diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Saya nak sebut beberapa contoh. Wa tufassiluha maqalat bil lughatil arabiyyah wa minha tamma nashru hadzal maqal li awwal marrah fi November 2006 wa huwa ذو أهمية خاصة لفهم عملية زعزعة الاستقرار والتفتيت السياسي الجارية في العراق. Ada satu artikel yang telah ditulis oleh yang ditulis oleh Ralph Peters. Dia merupakan Lieutenant Colonel kalau tak silap. Artikel beliau disiarkan untuk pertama kalinya pada bulan November tahun 2006. Kalau kita ingat, tahun 2006 ini berlaku satu peperangan antara Israel dengan Lebanon. Kalau kita ingat balik sejarah tahun 2006, Israel melakukan serangan ke Lebanon. Dalam masa yang sama telah melibatkan Hizbullah yang berada di selatan Lebanon untuk menyerang balik kawasan Israel, sehingga menyebabkan berlaku ketegangan pada waktu tersebut. Baik, Ralph Peter, dia telah menulis satu artikel, dan pendedahan ini berhubung dengan Menteri Luar Amerika. Pada waktu tersebut, beliau adalah Condoleezza Rice, yang telah menggunakan satu istilah yang dicipta oleh beliau sendiri, yang telah dipersetujui. Katanya ini ciptaan Condoleezza Rice, Asy-Syarqul Awsat Al-Jadid, ataupun Timur Tengah yang baru. Istilah ini untuk menggantikan istilah yang lama, iaitu Asy-Syarqul Awsat Al-Kabir, Timur Tengah yang luas, yang besar. Kerana dia nak membuat pemetaan balik, dan pemetaan ini bermula daripada ledakan peperangan Lebanon supaya ia timbulkan tekanan sehingga menyebabkan negara yang terbabit, Syria, Lebanon, kemudian Yaman, negara-negara ini akan terlibat untuk menjadi antara negara-negara yang akan dipecahkan di dalam pemetaan semula oleh Barat. Baik, kita lihat pemetaan ini merupakan pemetaan yang disusun secara ala tentera daripada Tel Aviv, yang telah dilancarkan pada bulan
Jun 2006. Kemudian mereka nak buat satu kehancuran secara kreatif terhadap negara-negara umat Islam. Kalau kita memerhatikan situasi pada hari ini, seperti teori pemetaan semula ini sebenarnya di antara jalan yang telah dibuat secara berjaya oleh pihak Barat bagi menjayakan pemetaan yang telah disusun oleh mereka. Baik, saya terus masuk beberapa perkara. Agak suka kalau tuan-tuan hanya melihat, mendengar. Tapi kalau diskusi ni dalam buku bahasa Melayu, mungkin kita seronok untuk melihat pemetaan, kemudian peta yang ditunjukkan, cadangan peta baru terhadap dunia Islam. Kita akan merasai bagaimana menariknya kupasan yang telah dibuat oleh Tuan Guru Presiden. Ia adalah kesinambungan daripada Anglo-Amerika, satu perancangan yang besar ala tentera yang akan diperturunkan khusus di Timur Tengah, dan bukan sahaja di Timur Tengah, dia akan merebak ke seluruh negara-negara Islam yang lain. Tapi fokus pemetaan ini berada di Timur Tengah untuk kita perhatikan. Antara perkara yang telah disebut penghujahan ini berlaku, fa innal adid min ulama'i Rusia wa Asia al-Wusta wal khubara al-askariyin ya'tabirun mantiqata Asia al-Wusta nuqtatu dha'fil ittihad ar-Rusi. Antara perkara asas yang mereka luncurkan perancangan ini, mereka pilih Timur Tengah kerana mereka menganggap kawasan Asia Tengah ini merupakan satu nuktah ataupun satu titik kelemahan Ittihad Rusi ataupun kesatuan Soviet, kesatuan Rusia yang berada di sebelah timur. Di situ sebenarnya Timur Tengah ini dia merupakan tempat titik kelemahan untuk meruntuhkan Rusia, untuk meruntuhkan kuasa daripada timur ini. Dan diperkukuhkan oleh seorang penasihat keamanan nasional Amerika Syarikat yang bernama saya nak sebut pun tak tahu nama apa dia ni, Zbigniew Brzezinski. Betul tak? Sebab dia tulis kot bahasa Arab. Betul tak Abi? Dia merupakan penasihat kepada keamanan nasional Amerika Syarikat. Dia telah menulis satu buku yang bertajuk Riq'atu Asy-Shatranj Al-Kubra ila istikhdam Asy-Syarq Al-Awsat Al-Jadid ka'adat lisaytarati 'ala al-mantiqah allati asmaha Al-Balkan Al-Euro Asyawiyah. Dalam bahasa Inggeris, buku ni bertajuk, mengikut saya makan yang sempat saya buat, The Grand Chessboard American Primacy and its Geostrategic. Mendapa saya tulis pun saya tak puasa ni mendapa. Imperative. Sebab tulis cepat-cepat tadi, tulisan kita pun kita tak faham. Okey. Itu tulisan yang dibuat oleh Zbigniew, penasihat keamanan Amerika, penasihat nasional keamanan Amerika Syarikat. Antara perkara yang telah dibawa ataupun slogan ataupun tema yang dibawa oleh Zbigniew, Al-Balkan Al-Euro Asyawiyah ataupun Balkan Euro Asia. Dalam erti kata inilah pemetaan yang nak disusun. Antara disebut allati tatakawwanu minal Kaukas. Dia terdiri daripada Kaukas, Georgia. Kaukas ni negara Georgia, Jumhuriyah ataupun Republik Azerbaijan, kemudian Republik Armenia, dan juga Asia Wusta yang terdiri daripada negara seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan dan Afghanistan. Ini di antara liputan yang dibuat dalam kaedah pemetaan semula yang telah disusun oleh pihak Barat ini. Ralph Peter yang telah menulis artikel tersebut ataupun perancangan ini, dia merupakan satu perkara yang utama yang digunakan, kata Tuan Guru, la tatruk al-ma'rakah.
ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil Never Quit the Fight, yang telah diterbitkan pada tahun 2006, kemudian diterbitkan kembali di bawah tajuk Hududud Dami Kaifa Yabdu Syarqul Awsat Afdalu Halan, yang bertajuk Blood Borders, How better Middle East will look. Tulisan cepat-cepat, jadi itulah risiko saya membuat semokan tadi. Ini diterbitkan di dalam jurnal tentera Amerika Syarikat beserta dengan komentar yang dibuat oleh Ralph Peter. Hujahan yang dibawa oleh Tok Guru, dia nak sebut sebenarnya perancangan ni serius. Bila perancangan ini serius, dia telah menyusun dengan baik, kemudian mereka telah memperturunkan perkara ini kepada peringkat yang dipanggil sebagai fakulti ketenteraan, yang pelatih-pelatih tentera telah menerima peta-peta yang telah disenaraikan ini secara teorinya, kemudian secara praktikalnya mereka telah laksanakan melalui perancangan yang kita saksikan seperti yang berlaku di Timur Tengah pada hari ini. Membuktikan apa yang telah disebut ini, tuan-tuan boleh lihat dalam buku karangan Tuan Guru, redrawing untuk ataupun pemetaan semula negara-negara Timur Tengah ataupun negara Islam, seperti yang kita lihat khusus di Timur Tengah, bagaimana dia nak buat, bagaimana dia nak pecah, bagaimana dia nak perintah balik secara cukup teliti seperti mana yang telah dibentangkan. Peta sebelum dan peta selepas kekuatan-kekuatan Islam dipecahkan. Walaupun dulu di dalam peperangan dunia pertama dulu dia telah dipecahkan kekuatan Islam, dan hari ini pecahan kekuatan ini akan dibuat kembali oleh Barat supaya Islam langsung tidak ada kekuatan untuk bangkit. Maka akhir menyedari dan menginsafi semua perkara ini, Tuan Guru mencetuskan kepada kita satu noktah penting, min huna na'lam wa nafham. Dari sini kita tahu, dari sini kita faham. Penyelesaiannya, Tuan Guru memulakan satu pemilihan ayat daripada surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Pembentangannya dilengkapkan dengan sababun nuzul. Kemudian Tuan Guru menyebut kepada kita, wal asaf kullul asaf, perkara yang paling mengecewakan kita, nasina Qur'anana, kita telah melupakan Quran yang telah diturunkan kepada kita. Wa dakhalna ila a'maq mukhattatat a'daina litadmiri anfusina bi aidina qabla aidi a'daina. Kita telah masukkan dalam pemikiran kita perancangan-perancangan daripada pihak musuh untuk menghancurkan diri kita, biaidina, dengan diri kita sendiri, sebelum daripada tangan-tangan musuh yang memainkan peranan. Ini adalah perkara yang sangat mendukacitakan kita. Fal harbu ad-dairah fi syarqil awsat limaslahati man. Peperangan yang berlegar di Timur Tengah untuk kepentingan siapa? Dan ini merupakan satu surat, saya difahamkan oleh Tuan Guru dalam pertemuan tempoh hari. Surat ini surat yang diutuskan kepada Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika mana berlaku ketegangan di Timur Tengah. Tuan Guru hantar satu surat, Al-Harbu limaslahati man. Peperangan ini untuk kepentingan siapa? Siapa di belakang keganasan pada hari ini? Jadi Tuan Guru bentang kepada kita, antaranya kita sibuk dengan Sunni Syiah. Tadi Tuan Guru tak sebutlah sebab dia kata kalau bincang benda ni panjang lagi. Kita sibuk tentang Sunni Syiah, tegang kita tentang Sunni Syiah.
Bukan bererti kita terima Syiah, bukan. Kita ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kita ingin memberikan gambaran irhab yang sebenar. Ia adalah daripada Amerika Syarikat, daripada Tel Aviv, daripada Israel yang telah memainkan peranan dan perancangan yang cukup teliti untuk hancurkan orang Islam. Kita juga bertelagak antara Salafi dengan Khalaf. Orang yang terlibat dengan fahaman akidah Salafiyah, yang terlibat dengan akidah Khalafiyah, kita tegang dalam isu ini. Dan isu ini ada disebut oleh Tuan Guru dalam perasmian sebelah pagi tadi. Dan tujuan disebut, kita lupa apabila kita sibuk dengan ketegangan ini, kita lupa bagaimana perancangan musuh untuk lumpuhkan kita dengan pemetaan semula yang sangat dahsyat. Jadi kesimpulan yang dibawa oleh Tuan Guru kepada kita, la budda min qira'atil ahdath al-mu'asirah birrush. Tak dapat tidak, kita mesti membaca peristiwa-peristiwa semasa dengan penuh pencerahan ataupun dalam bentuk yang terbimbing untuk kita mengikuti peristiwa yang terkini. La bitta'assubil mazhabi awil qaumi aw kilaihima. Bukan dengan ta'assub mazhab ataupun perkauman ataupun kedua-duanya sekali. Alaysa minkum rajulun rasyid. Kata Tuan Guru, bukankah di kalangan kamu terdapat kalangan orang-orang yang memiliki bimbingan, yang mampu menunjuk ajar dengan cara yang baik, bukannya bertelagah antara satu sama lain. فأولا مشروع وضع الخريطة الجديدة للشرق الأوسط التي أعلنوها قبل سنوات، وبالتالي فتوى التجديد في سياسة الشرق الأوسط لتكون على منهج حرية الديمقراطية الغربية بعد فشل الدفاع عن الدكتاتورية بعد وضعها على حسب معاهدة سيكس-بيكو لمنع رجوع الخلافة الإسلامية من جديد، ووضع دولة إسرائيل مركزا للحراسة مع تطبيق مشروع الماسونية والصهيونية العالميتين. Kata Tuan Guru, projek untuk pemetaan semula Timur Tengah ini telah pun diisytiharkan dalam tempoh beberapa tahun yang lalu. Jadi nak menjayakan perkara ini, mereka telah mengeluarkan pembaharuan di dalam politik Timur Tengah untuk membawa konsep kebebasan demokrasi, menggantikan setelah daripada pemerintahan diktator gagal di Timur Tengah. Sebab tu saudara boleh lihat, satu, Mesir ala diktator, Libya diktator, semua ni semuanya jatuh di dalam Arab Spring suatu ketika dahulu. Hosni Mubarak jatuh, kemudian Muammar Gaddafi jatuh, Tunisia Zainal Abidin Ali jatuh, digantikan dengan pemerintah-pemerintah yang lain. Kemudian mereka membawa alternatif daripada ala diktator. Mereka telah membentuk di atas semangat hurriyah ad-demokratiyah, semangat demokrasi. Bila guna semangat demokrasi luar jangkaan di Mesir, tiba-tiba Ikhwan Muslimin yang menang. Mereka mengharapkan pengganti kepada Hosni Mubarak daripada kalangan orang lain, tapi Mursi berjaya ambil alih. Kemudian mereka bimbang dengan bahaya Ikhwan Muslimin, mereka taja usaha menjatuhkan Ikhwan Muslimin, diganti oleh Sisi pada hari ini untuk memerintah Mesir. Semua perkara ini, kata Tuan Guru, perancangan yang telah bermula daripada Sykes-Picot, perjanjian yang telah dibuat suatu ketika dahulu, sudah semenjak sekian lama, untuk mengembalikan kekuatan Israel. Kalau saudara ingat, pada tahun 70-an 78 berlaku peperangan antara Israel dengan Mesir. Pada waktu tersebut, tentera Mesir dengan dibantu oleh tentera Ikhwan Muslimin berjaya menjatuhkan tentera Israel, dan mereka nak terus maju sampai ke Israel bagi mencapai kemenangan. Anwar Sadat pada waktu tersebut, yang telah terpengaruh dengan Presiden Amerika Syarikat yang telah melakukan rundingan, kemudian buat perjanjian Sykes-Picot. Akhirnya pada waktu tersebut tentera-tentera Mesir tidak meneruskan kemarahan.
dan Israel mampu untuk membina kembali kekuatannya. Semenjak daripada itu diterus susun perancangan bagaimana untuk menguasai dan juga memperkukuhkan pemerintahan Israel. Dalam masa yang sama, umat Islam tidak memiliki kekuatan. Walaysat al-qaumiyah wal madhhabiyah. Kita tidak akan menang, tidak akan kuat dengan semangat perkauman. Arab dengan Arab, Turki dengan Turki, Melayu dengan Melayu, kita tak akan kuat. Dan kita tidak akan kuat dengan semangat mazhabiyah, semangat ala mazhab. Dalam arti kata yang lain, kalau kita membawa semangat salafi, membawa semangat khalaf, pada waktu tersebut kita tidak akan jauh pergi. Sebab mereka telah menyalakan peperangan al-hurub bil wakalah, peperangan secara proksi, seperti yang telah dilakukan pada hari ini. Baik, Yaman sebagai satu contoh, peperangan secara proksi antara Syiah Houthi dengan kerajaan yang dipelopori oleh negara Yaman pada waktu tersebut. Akhirnya berlaku ketegangan. Bila dikuasai oleh Houthi pada waktu tersebut, Saudi pula masuk campur tangan dan melaksanakan serangan. Maka peperangan ini hancurkan umat Islam sesama umat Islam. Tadi Tuan Guru sebut, kita guna duit kita, kita guna senjata kita untuk bunuh umat Islam kita sendiri. Jadi inilah di antara kegagalan yang telah dicipta melalui tangan-tangan kita sendiri kerana sibuk kepada ta'assub mazhabiyah dan juga ta'assub kepada qaumiyah. Peperangan yang berlaku di Timur Tengah, mangsa korbannya adalah bangsa Arab yang lemah. Bukannya raja-raja, bukannya pemimpin, bukannya menteri, bukannya orang-orang yang kaya yang mereka berdiri di belakangnya. Yang mati, yang terkorban adalah rakyat biasa yang lemah. Jadi pandangan tajam daripada Tuan Guru di dalam menangani politik dunia Islam pada hari ini. Yang pertama sekali, kita dapat lihat irhab, ia bukan merujuk kepada keganasan, tapi kita dah gagal menggunakan istilah. Kita guna irhab merujuk pada keganasan, sedangkan irhab adalah menggerunkan musuh. Tapi apa yang dibuat oleh kita? Turhibu nabihi aduwallah, tak buat. Menggerunkan musuh. Kekuatan kita, aspek ketenteraan, aspek persenjataan, pasukan kita, umat Islam, kita tidak ada kekuatan. Tapi kita ambil perkataan turhibun, kita jadikan dia satu kalimah irhab, kalimah pengganas yang telah dilaksanakan oleh orang-orang barat dengan menuduh kita sebagai golongan pengganas di atas muka bumi ini. Jadi oleh kerana itu, bila kita meninjau daripada awal sehingga akhir, Tuan Guru telah membentangkan kepada kita satu penyelesaian yang cukup baik. Yang pertama sekali, kita mesti ada semangat turhibun, menggerunkan musuh dengan kekuatan. Aspek penyatuan, kita tidak taksub dengan mazhab, tak taksub dengan perkauman. Dalam masa yang sama, kita melakukan persediaan thaqafah, berjihad dengan tafakuh, belajar. Jangan kita semangat semata-mata, berjihad dengan ilmu. Kemudian kita membina kekuatan dalam negara kita mengikut hikmah kebijaksanaan. Jangan terlalu tasyaddud, kita terlalu melampau ataupun terlalu keras. Kita juga jangan tasahul, mempermudahkan. Kita rasa nak dakwah syariat Islam, jangan laksanakan, tinggal dulu, kita akan laksanakan setelah kita kuat. Kita jangan tasahul, kita jangan tasyaddud, tapi kita mesti ambil semangat wasatiyah. Jadi semangat wasatiyah dalam konteks negara kita pada hari ini, ikut perlembagaan negara, persekutuan, ikut semangat undang-undang tubuh negeri masing-masing. Kita kuasai, dalam masa yang sama kita laksanakan ajaran syariah dengan pedoman yang ada, yang telah diberikan kepada kita melalui undang-undang yang sedia ada dalam negara dan juga negeri kita. Selanjutnya, jangan berpecah, jangan terlalu taksub mazhab. InsyaAllah kita tangani irhab dengan hubung kait dengan Islam, dengan kaedah yang cukup baik. Islam adalah agama keamanan, Islam adalah agama yang membawa keselamatan. Dalam masa yang sama, usah kita abaikan perancangan jahat yang dilakukan oleh pihak barat untuk hancurkan orang Islam. Saya kira memadai setakat ini. Saya berjanji tadi setengah jam, tapi saya tahu
tak sempat tengok jam, rupa-rupanya sudah hampir 1 jam kita berdiskusi dalam kadar yang cukup ringkas. Yang boleh memiliki bahasa Arab boleh dapatkan kitab Al-Islam wa alaqatuhu bil irhab karangan Tuan Guru Presiden kita. Hadamkan bacaan perkara ini, dan saudara-saudara juga boleh tinjau perkataan-perkataan yang disebut tadi. Sebagai satu contoh, Ralph Peter, kemudian pemetaan dunia Islam di dalam internet untuk kita dapatkan perkembangan sebenarnya apa yang berlaku, dan di situ kita akan dapat meninjau satu perkara yang cukup baik, pendedahan-pendedahan baru semenjak 2006 yang telah dibuat oleh Tuan Guru Presiden kita. Cukup setakat ini. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz yang pertama Ustaz Syamri Abdul Karim, Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Malaysia, dan juga merupakan ahli tepuh Terengganu di atas papasan buku yang ditulis oleh Tuan Guru Presiden PAS berkenaan dengan Al-Islam wa alaqatuhu bil irhab, Islam dan kaitan yang keganasan. Dan itu dari apa yang telah ditulis dan fikrah dan pemikiran Tuan Guru Presiden yang penting untuk kita hadap bersama sebagai ahli dan pendukung PAS. Dan mudah-mudahan slot yang ringkas pada petang ini kita dapat cerna apa yang baik dan gagasan pemikiran yang cuba disampaikan oleh Tuan Guru Presiden, dan kita sama-sama bumikan kepada rakyat dan juga masyarakat awam khususnya. Dan mudah-mudahan tulisan dan pemikiran Tuan Guru Presiden ini dapat kita hayati dan kita aplikasikan dalam konteks kenegaraan kita di Malaysia. Dan ini menjadi tanda kekuatan dan juga kelebihan yang ada pada Tuan Guru pimpinan kita yang ada pada hari ini. Dan insya-Allah pada esok hari kita akan buat slot diskusi buku yang kedua berkenaan dengan ringkasan sejarah gerakan Islam yang juga ditulis oleh Tuan Guru Presiden, yang akan dikupas oleh yang berbahagia Dr. Muhammad Zuki Mazuki, pengarah pusat pendidikan PAS, yang akan kita buat pada tempat yang sama, pada lokasi yang sama, pada jam 2 petang. Jemput kepada hadirin semua pengunjung gerai dan pameran untuk hadir bersama untuk dinar kupasan yang akan dibuat oleh yang berbahagia Dr. Muhammad Mazuki. Dan kita harap siapa-siapa yang berkemampuan untuk memiliki buku yang terbaik, pemikiran dan idea daripada Tuan Guru Presiden, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang. Dan terima kasih sekali lagi kepada Yang Hormat Ustaz Syamri Abdul Karim dapat meluangkan masa bersama pada kita pada petang ini, dan mudah-mudahan slot kita pada petang ini dapat kita manfaat sebaik mungkin untuk kita jadikan panduan dalam mendepani arus politik nasional dan juga geopolitik antarabangsa yang memerlukan pandangan dan juga panduan daripada para alim ulama, yang mana ini satu kelebihan yang ada pada PAS dan kita dapat manfaat untuk masa akan datang. Wallahu a'lam. Jadi kita surah dengan tapi sekarang dan surah Al-Nas.